Seorang anak telah bakar kubur bapak dia. Tak terfikir kita seorang anak sanggup bakar. Kerana marah pada bapaknya, tidak agihkan harta pusaka secara adil. Dalam 2 minggu lepas, berita yang saya terkejut juga kan, tak pernah dengar lagi dah. Tapi saya semak 2-3 kali kan, nak check, confirm betul berita ni. Tengok dalam video, keluar dalam beberapa akhbar, check juga sumber yang asal, betul. Iaitu seorang anak telah bakar kubur bapak dia di Indonesia kan. Kenapa? Ada beberapa tajuk berita lah, saya check, saya mau balik nak confirm ke benda tu. Ada di Indonesia ni keluar berita anak tak puas hati dengan wasiat bapak. Tapi di Indonesia baca dia tak puas hati dengan cara bapak dia agihkan harta pusaka. Yang berkait dengan kita nak belajar ni kan, yang kita belajar ni. Di sini Allah kan, tak pernah dengar ni kan. Keluar gambar dan video ada. Boleh check dalam video ada berasak, dah bakar. Dan rupanya bila baca tu, anak ni beberapa kali dah nak bakar kubur. Beberapa cubaan tak dia, tapi akhirnya dia berjaya bakar, bawa minyak tanah bakar. Kerana marah pada bapaknya, tidak agihkan harta pusaka secara adil. Harta lah yang dia tinggalkan, pusaka lah secara adil. Tapi ada setengah akhbar kata wasiat bapak dia tak adil dan sebagainya. Apapun, kemarahan anak ini berpunca daripada harta. Berpunca daripada harta. Allah Akbar kan. Tak terfikir kita seorang anak sanggup bakar. Saya pernah dengar kan orang, bila kita ada program cuci kubur, kadang-kadang anak-anak ni dia tak puas hati dengan ibu dia. Mak atas kubur kan, mak aku bagi tak adil. Di atas kubur, atas kubur mak dia duduk sembah-sembah di situ. Mak aku dulu bagi harta tak adil, sepatutnya pergi cuci kubur tu, pergi zikir lah, pergi selawat, pergi apa, baca. Tapi ini berlaku, tak bakar. Tapi yang ini bakar kan, maksud marah betul kepada bapak. Jadi ini walaupun benda ni salah, tapi kita sebagai insan, manusia perlu berfikir kenapa berlaku begitu. Dan bila Allah izinkan benda ni berlaku, mesti ada hikmah. Mesti ada hikmah yang boleh menjadi pedoman pada kita. Maksudnya kenapa berlaku begitu. Dalam satu sudut memang tak betul lah bakar kan. Memang anak ni jahat kan, confirm jahat. Sedangkan dalam keadaan ibu bapa kita sehat pun kita kena jaga. Apatah lagi kalau mati pun dalam hadis Rasulullah suruh kamu kena cari kawan-kawan bapa, kawan-kawan ibu yang baik tu, kena pergi jumpa, kena pergi layan, sama seperti ayah kamu berkawan dulu. Gitu kan. Ajaran Islam ni begitu. Ini bukan kan, tak puas hati dengan bapa bukan saja tak bergaul, tapi pergi bakar kubur. Memang salah dah sudut tu. Tapi dari satu sudut lagi, kenapa berlaku begitu? Di sinilah menjadi renungan pada kita. Kadang-kadang ada kes-kes yang tertentu, bila dengan keadaan anak begini ni, kalau anak tidak didedahkan dengan faham yang betul dengan agama ni, kemungkinan pada masa akan datang tak heran lah kan, ini baru start, baru seorang kan dengan keadaan sekarang. Tapi pada masa akan datang mungkin dah jadi biasa bakar kubur. Dah jadi dah ada didik, ada contoh dah, ada teladan dah. Jadi supaya kita, hujung ayat kita lah, bila kematian ni janganlah berlaku di kalangan keturunan kita bakar begitu. Jadi untuk antaranya untuk mengelaknya ialah fahamkan anak-anak tengah agama, dan juga kena berlaku adil kan. Adil ni adalah dalam Quran banyak ayat tentang adil kan. Za hakamtum bainan nas antahkumu bidan. Bila kamu buat sesuatu hukum dan sebagainya, buatlah dengan adil. Betul hak kita, tapi bila kita katalah bagi harta pusaka di kalangan anak kita, janganlah kita cenderung pada tidak adil. Dulu hendaklah kamu berlaku adil kan. Adil itu lebih dekat pada takwa. Jadi walaupun kita tak suka anak tu, kadang-kadang ada begitu apa-apa kan. Ada ibu tak suka anak, ada datuk tak suka cucu, ada nenek tak suka cucu. Dia pun nak pusing sikit. Kamu bagi yang sini ya, ni bagi yang ni lah. Jadi yang tak dapat ataupun dapat sikit ni, terasa hati dia kan. Sedangkan
Aku ni anak mak juga, anak nenek, cucu nenek juga, cucu datuk juga. Kenapa begini? Jadi bila timbul itu, kadang-kadang puncanya ialah punca daripada ahli ibu, bapa, datuk, nenek dan adik-beradik dan sebagainya lah. Waris-waris itu sendiri. Sebab itu kita kena letak pada diri kita, bila kita nak bagi pusaka, nak agih ke harta kita dan sebagainya, sebaik mungkin buatlah dengan seadil-adilnya. Janganlah kita rasa dalam diri kita ni, dia ni anak ni tak dengar kata ni kan. Dia ni kepala kerah ni. Berapa kali tak dengar aku, kita pun rasa nak siap. Dah cop, tak boleh. Elakkan perasaan itu kan, supaya kita sentiasa berlaku adil kepada anak-anak kita. Okey, ini caranya. Dan sebenarnya banyak berlaku macam tu kan. Ada setengah bapa langsung tak bagi, dia hibahkan semua pada anak. Ada. Pasal apa? Dia rasa harta tu harta dia. Ini pun salah juga kan. Sebenarnya harta ni bukan harta kita. Betul harta nama kita di gerang tanah, tapi sebenarnya lillahil mulku samawati wa ma fil ardh. Hakikat harta ni ialah milik Allah. Kita ni pemegang amanah saja. Bila pemegang amanah arahkan kita berlaku adil. Tapi kita sebagai pemegang amanah, kita tidak berlaku adil. Apa satu kesalahan? Kan? Pemegang amanah yang Allah, kita berlaku adil. Tak apalah harta aku yang cari, aku niaga, aku usaha. Betul niaga usaha, tapi kalau Allah tak izinkan, tak jadi, tak dapat harta, tak milik. Tak ada ruang pun, bahkan kalau orang mati ke habis tu, tak sempat buat apa-apa pun. Apa yang berlaku ni di atas keizinan Allah dan usaha kita. Bila usaha kita yang silap, maka kita akan menanggung bebanan itu. Sebab tu pastikanlah walaupun harta kita, okey, ni anak ni. Atau panggil semua anak kita tu, siap-siap. Ni baba nak bagi ni gini lebih kurang, nak hibah kan. Nak hibahkan harta supaya tak susah kamu nanti kan, takut begini jauh. Mesti kau payah kan sekarang ni, Allah bagi pusaka tu no queue. Lambat benar ni. Jadi cara mudah buat hibah. Bagi ni kamu ni kita terus kau pejabat tanah settle begini tukar nama. Berlebih kurang. Kalau rasa nampak yang ni pasal tanah tu murah sangat kan, mungkin kan kita kira-kira tu Allah. Yang lain okey nampak pokok, tapi yang ni jadi kita buatlah sedikit extra payment ke apa, bagi cash ke apa ke, untuk mengelakkan dan beritahu semua pada anak-anak. Ini rasa macam okey. Biasanya bila begitu, maksudnya kita tutup ruang untuk tidak berlaku adil. Okey, itulah peringat pedoman sebagai satu peringatan pada kita bahawasanya bila nak buat hibah ke, nak buat wasiat ke, ataupun nak buat apa-apa berkaitan dengan harta ni, bila kita dah berumur kan 60 70 tu, pastikan adil. Kita tak naklah timbul berita macam di Indonesia tu. Walaupun di Indonesia dia Muslim kan, sama je. Maksudnya bakar sana. Walaupun betul itu salah kan, salah tu. Tapi kita tak nak begitu. Sebelum kita elakkan. Dan memanglah didikan agama lah yang patutnya diberikan kepada anak-anak itu supaya bahkan kadang-kadang kalau anak ni rasa tak adil, tapi dia faham tentang hakikat harta ni, dia tak ada apa-apa, tak apalah, aku redalah. Dah bapa aku kata gitu, tak apa, tak ada rezeki. Ada anak begitu, pasal apa? Anak yang faham. Tapi ada anak yang tak ada faham, walaupun beri didikan agama, ada juga. Bukan main kan. Beza RM50 pun bergaduh. Sedangkan tengok sekolah agama semua, sudah. Ada juga. Kadang-kadang sebab itu keimanan itu sangat penting dalam didikan. Jelaskan hakikat harta ni bukan apa kan. Ini adalah untuk sebagai pemegang amanah, untuk kita dipertanggungjawabkan.